dengan peradaban Melayu. Peradaban dan tamadun memberi maksud yang sama, maka maksud tamadun Melayu adalah tamadun yang dimiliki oleh masyarakat Melayu yang terbahagi kepada sosial dan budayanya yang terdiri daripada pelbagai kumpulan etnik. Pada zaman dahulu kala, masyarakat Melayu berpecah politik kepada pelbagai kerajaan purba dan kini berpecah kepada beberapa kumpulan etnik negara moden. Asal-usul orang Melayu adalah penduduk Asia Tenggara. Dalam kajian ini, kami ingin mengkaji sejauh mana tamadun purba ini dapat diteruskan dalam adunan tamadun dan dapat dikekalkan sehingga kini. Tamadun yang terdiri di Malaysia memiliki beberapa persamaan dari segi agama, bahasa, politik dan adat resam. Dari segi agama, yang ada di Malaysia semuanya menekankan konsep ketuhanan dan mempunyai amalan tertentu yang perlu dilaksanakan dalam agama yang mereka anut. Di Malaysia memiliki beberapa agama seperti Kristian, Buddha, Katolik dan majoriti masyarakat Malaysia adalah Islam. Antara persamaan yang dapat kita lihat adalah sebagai contoh, Islam dan Kristian mempunyai persamaan dalam kepercayaan bahawa terdapat kehidupan akhirat selepas kematian, sementara syurga pada hari perdamaian dan pembalasan turut dipercayai oleh kedua pegangan agama. Seterusnya, adat resam. Adat resam masyarakat Melayu banyak dipengaruhi oleh masyarakat India. Misalnya, upacara berinai dalam masyarakat Melayu. Kebiasaannya bermula dengan mencuri inai kecil dan inai besar. Seperti masyarakat India, masyarakat Melayu juga selalu akan mengadakan majlis malam berinai sebelum hari pernikahan berlangsung. Malam berinai ini biasanya akan dihadiri oleh keluarga terdekat dan rakan-rakan terdekat. Sementara adat resam yang dipengaruhi kaum Cina kepada kaum Melayu adalah tabiat perkahwinan mereka. Masyarakat Cina dan Melayu mempunyai persamaan seperti berisik, meminang, pertunangan dan perkahwinan. Selain itu, dari segi bahasa, peradaban yang dimiliki oleh rakyat Malaysia terbentuk dalam pelbagai peradaban. Hal ini jelas dapat dilihat dalam penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa di Malaysia banyak persamaan dan berubah mengikut peredaran masa. Sebagai contoh, banyak perkataan Cina yang dipinjam oleh bahasa Melayu telah mengalami perubahan, seperti perkataan kamcing atau rapat ataupun akrab. Jika bahasa Melayu India pula banyak dipinjam dari bahasa Sanskrit, misalnya perkataan bumi yang bererti bumi dan banyak lagi. Akhir sekali adalah persamaan dari segi politik. Jika dari segi pemerintahan, peradaban Melayu kebanyakannya dipengaruhi oleh tamadun Islam yang bertapak di Kepulauan Melayu sejak sejak abad ke-12 Masihi atau 13 Masihi. Akan tetapi, sebelum kedatangan Islam di tanah Melayu, agama Hindu dan Buddha banyak mempengaruhi sistem politik, sosial, ekonomi dan pemikiran masyarakat alam Melayu. Sebagai contoh, wujud institusi beraja dalam kerajaan awal Asia Tenggara iaitu raja dianggap sangat berkuasa. Salam sejahtera kepada doktor dan juga grup member saya. Nama saya Yong Jia Zhi. Dalam slide ini dan juga slide seterusnya, saya akan membincang tentang peradaban Cina. Peradaban Cina di Malaysia. Malaysia merupakan salah satu negara berbilang kaum yang dapat hidup dengan harmoni. Antara tiga kaum utama di Malaysia ialah Melayu, Cina, India yang telah menetap di tanah ini selama 5 abad. Selain itu, Malaysia juga merupakan tanah air kepada sebanyak kira-kira 80 kaum etnik, terutamanya di Malaysia Timur, antaranya termasuklah Babak dan Nyonya, Karadan Duzun dan Iban. Asal-usul peradaban Cina. Peradaban Cina yang terdapat di Malaysia berasal daripada orang Cina yang berhijrah dari negara China ke Malaysia dan terdapat juga orang Cina yang dilahirkan di Malaysia.
Negara yang dipengaruhi oleh budaya Cina termasuklah Malaysia, Singapura dan lain-lain. Ini kerana kaum Cina merupakan kumpulan etnik kedua terbesar di Malaysia dan Malaysia merupakan sebuah negara yang berbilang etnik. Malaysia juga merupakan sebuah negara yang membolehkan etnik bukan Melayu atau selain daripada Melayu untuk mempelajari bahasa ibunda mereka. Dan di Malaysia juga, kita boleh berkenal dengan orang Cina yang berbangsa Malaysia dan biasanya mereka akan dipanggil Cina atau China. Dan manakala dalam bahasa Tamil merupakan China dan Huaren dan Huaqiao akan dipanggil oleh orang Cina yang merupakan negara China punya, yang berbangsa China. Walau bagaimanapun dari sini, kita masih dapat melihat budaya tradisional China hari ini. Walaupun nenek moyang mereka tiba pada awal abad ke-19, ini juga kerana mereka yang masih ingin mengekalkan budaya Cina dan tidak mahu berpindah atau ingin mengekalkan budaya mereka. Pengaruh peradaban Cina terhadap rakyat Malaysia, kita juga boleh menangani hakikat bahawa terdapat orang Cina yang telah memeluk Islam dan menerima perkahwinan. Hal ini jika menurut Skinner, perkahwinan antara orang Islam Malaysia dan bukan Islam adalah dilarang kecuali selepas mereka memeluk Islam dan terdapat peraturan tertentu yang mesti dipatuhi. Dan selain itu, jika menurut period pengaruh yang dapat dilihat di dalam masyarakat Cina, terutama mereka yang berasal dari Guangdong, Changzhou dan Quanzhou, yang tinggal bersama-sama dengan penduduk tempatan, mereka telah berubah dari segi makanannya, iaitu mereka terpengaruh dengan agama Islam. Malah golongan ini hari ini turut dikenali sebagai peranakan di Jawa. Dengan ini, kita dapat mengendari pengaruhnya dalam segi makanan. Babak dan nyonya yang masih mengekalkan makanan tradisinya yang berasal dari China seperti pangteh, bakwan, itik syo dan lain-lain, tetapi ia adalah disesuaikan dengan masakan pedas kaum Melayu, dan kita dapat mengawal kesannya terhadap makanan babak dan nyonya yang masih mengekalkan makanan tradisional dari China, tetapi yang telah diubah sesuai menjadi makanan Malaysia yang harum. Jika kesimpulan untuk pengaruh peradaban Cina terhadap rakyat Malaysia, kita dapat lihat dari segi perkahwinan, agama, makanan dan juga budaya, seperti babak nyonya yang berasal dari yang merupakan berasal dari orang China dengan orang Melayu di Malaysia. Saya ucapkan kepada pensyarah kami, Dr. Muhammad Nur Hidayat Hasbullah Hajimin dan juga ahli kumpulan saya yang dikasihi sekalian. Saya Humailika dan saya ingin membentangkan tentang pengaruh peradaban moden India dalam kalangan rakyat Malaysia pada masa kini. India mempunyai hubungan yang sangat istimewa dengan Asia Tenggara, terutamanya negara Malaysia dari segi politik, sosial ekonomi dan juga ilmu pengetahuan. Dari segi sistem politik yang diamalkan oleh tamadun India adalah konsep monarki ataupun konsep beraja. Seperti mana sistem beraja yang kita mengamalkan di negara kita sehingga pada masa kini. Peradaban India yang mengamalkan konsep devaraja yang mana menganggap raja sebagai golongan kayangan dan juga rakyat sebagai golongan marhim. Pengaruh konsep ataupun sistem monarki dalam negara kita telah mempunyai persamaan dalam sesetengah aspek, walaupun konsep golongan marhim dan konsep golongan kayangan tidak wujud dalam sistem pemerintahan negara kita. Seperti mana menganggap raja berkuasa mutlak dan raja berdaulat, dan juga rakyat Malaysia menganggap dan mempunyai sifat taat dan setia terhadap Yang di-Pertuan Agong negara kita. Kemahiran dan ilmu pengetahuan pula, kemahiran dalam bidang akademik telah mempengaruhi dan mempunyai persamaan dengan sistem pendidikan negara kita pada masa kini.
Penguasaan ilmu sains dan matematik oleh masyarakat India kuno adalah melalui kitab Veda. Seperti mana kita semua tahu tentang tokoh sejarawan Aryabhata yang juga dikenali sebagai bapa matematik kuno. Perkembangan ilmu dalam bidang pendidikan dalam kalangan tamadun India juga mewujudkan golongan berintelektual dan juga bahasa Tamil juga diperluaskan di seluruh Asia Tenggara, terutamanya di negara Malaysia. Seperti mana di negara kita mempunyai sekolah jenis kebangsaan Tamil dan juga sekolah kebangsaan yang menawarkan bahasa Tamil sebagai subjek bahasa kepada pelajar yang berminat. Segi aspek sosioekonomi pula negara kita mempunyai persamaan dari segi adat resam, kepercayaan dan juga seni bina. Persamaan dari segi adat resam yang didapati adalah seperti adat melinggang perut yang diamalkan oleh masyarakat India dan juga masyarakat Melayu terhadap ibu yang hamil ataupun ibu yang sarat mengandung. Seterusnya, upacara membelah mulut bayi juga mempunyai persamaan dengan masyarakat India dan juga masyarakat Melayu. Mana masyarakat India mencecap mulut ataupun bibir bayi dengan air gula ataupun madu, manakala masyarakat Melayu akan mencecap air zam-zam di bibir bayi. Dan juga adat merisik sebelum perkahwinan juga diamalkan oleh masyarakat India seperti mana diamalkan oleh masyarakat Cina juga. Kepercayaan dunia roh, pemujaan arwah sebagai tanda penghormatan dan menziarahi kubur juga dipengaruhi oleh tamadun India dan diamalkan oleh golongan Melayu dan Cina juga. Budaya pemakaian juga mempunyai hubungan yang erat antara rakyat Malaysia seperti masyarakat Melayu guna material sari untuk jahit baju kurung dan golongan muda seperti golongan muda lelaki juga menggunakan kurta sebagai pemakaian harian mereka. Seni bina tamadun India seperti Taj Mahal juga dijadikan sebagai inspirasi untuk pembinaan bangunan-bangunan di negara Malaysia. Antara contohnya, bangunan-bangunan di Putrajaya juga diinspirasi mempunyai iras dengan seni bina Taj Mahal yang mempunyai di India. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan meneruskan kepada usaha lestari dari segi ekonomi. Usaha lestari ini terbahagi kepada dua. Yang pertama iaitu meningkatkan keupayaan rakyat luar bandar melalui program pembangunan keusahawanan. Dan yang kedua, menambah baik peraturan dan amalan perdagangan. Bagi usaha yang pertama, iaitu meningkatkan keupayaan rakyat luar bandar melalui program pembangunan keusahawanan, iaitu dengan adanya penubuhan kerajaan pusat telah menyediakan program pembangunan keusahawanan kepada rakyat luar bandar. Dengan usaha yang telah dilakukan oleh kerajaan, ini akan dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi dan juga kemahiran mereka dalam kegiatan ekonomi. Dengan ini, perkembangan ekonomi dapat dimajukan oleh semua kaum yang berada di luar bandar. Ekoran daripada itu, perkembangan ekonomi tersebut akan memberi pendapatan kepada mereka. Bagi usaha yang kedua iaitu menambah baik peraturan dan amalan perdagangan, iaitu usaha untuk melaksanakan amalan perdagangan ini akan dipergiatkan bagi menangani ketidakstabilan ekonomi dan amalan berat sebelah terhadap sesuatu kaum. Sehubungan dengan itu, kerajaan telah memodenkan peraturan perniagaan dan mewujudkan iklim perniagaan yang baik. Dengan menyemak pentadbiran dan peraturan yang hanya menyebelahi sebelah pihak atau kaum dalam perniagaan. Pelaksanaan yang telah dilakukan ini telah meningkatkan kesefahaman dan kerjasama antara kaum dalam melaksanakan sesuatu perniagaan dalam ekonomi. Ekoran daripada itu, sesuatu tamadun itu dapat dimajukan kepada generasi akan datang dan juga dapat mengeratkan hubungan antara kaum. Dari sudut politik, usaha-usaha melestarikan peradaban kaum perlu melibatkan pihak yang berkuasa iaitu kerajaan bagi mengekalkan peradaban kaum di Malaysia. Antaranya ialah kerajaan mengadakan aktiviti kebudayaan, contohnya aktiviti rumah terbuka ketika musim perayaan sedikit sebanyak dapat mendedahkan kaum di Malaysia tentang kebudayaan masing-masing semasa aktiviti kunjung-menunjung di rumah jiran yang berbilang bangsa. Usaha yang kedua ialah mewujudkan mata pelajaran seni budaya. Dengan itu,
Pelajar akan didedahkan tentang keunikan peradaban kaum lain dari berbagai aspek sejak di bangku sekolah lagi. Usaha yang ketiga ialah memperkenalkan sekolah wawasan, karena penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah yang terdiri dengan pelbagai kaum dapat memartabatkan peradaban Melayu, kerana penggabungan ketiga-tiga kaum ini di bawah institusi pendidikan dapat mengekalkan peradaban kaum masing-masing dan mengekalkan jati diri. Saya akan membentangkan usaha melestarikan tamadun agung dari segi sosial. Usaha yang pertama adalah mengekalkan budaya warisan. Hal ini kerana amalan budaya warisan kita ini menunjukkan sifat majmuk sesuatu kaum di Malaysia. Sebagai contoh, pakaian tradisional pelbagai kaum yang mempunyai sifat majmuk sesuatu kaum di Malaysia. Usaha yang kedua adalah mengekalkan bahasa ibunda. Hal ini kerana kepribadian sesuatu kaum diukur melalui penggunaan dan pengamalan bahasa dalam sesebuah kaum di Malaysia. Sebagai contoh, bahasa ibunda adalah bahasa pertama yang diwarisi dan dikuasai oleh manusia. Usaha yang terakhir adalah mengekalkan perayaan yang diraihkan. Hal ini kerana dalam setiap perayaan, tradisi mengadakan rumah terbuka telah memberikan peluang kepada pelbagai kaum untuk saling kunjung mengunjungi antara satu sama lain. Sebagai contoh, kaum Melayu meraihkan Hari Raya, kaum Cina meraihkan Tahun Baru Cina, manakala kaum India pula meraihkan Deepavali. Seterusnya, kesimpulan. Secara kesimpulannya, peratus kaum utama di Malaysia, 54% daripada populasi terdiri daripada kaum Melayu, dan 25% daripada populasi terdiri daripada kaum Cina, dan seterusnya 7.5% daripada populasi terdiri daripada kaum India. Seterusnya, terdapat 3 usaha-usaha dalam melestarikan peradaban setiap tamadun agung, iaitu yang pertama dari segi ekonomi. Sebagai contoh, kerajaan pusat meningkatkan keupayaan rakyat luar bandar melalui program pembangunan keusahawanan. Seterusnya, pihak berkuasa menambah baik peraturan dan amalan perdagangan. Dan usaha seterusnya ialah dari segi politik. Sebagai contoh, pihak kerajaan membina sekolah wawasan, seterusnya memperkenalkannya pada semua lapisan masyarakat di Malaysia. Dan yang kedua adalah pihak kerajaan memperkenalkan mata pelajaran kesenian dan kebudayaan di peringkat sekolah. Dan usaha seterusnya ialah dari segi sosial. Sebagai contoh, pihak kerajaan memberi hak kebebasan kepada rakyat daripada pelbagai kaum untuk merayakan perayaan masing-masing pada setiap tahun. Secara intihannya, etika dan peradaban amat penting untuk diamalkan oleh setiap individu, begitu juga dalam kelompok masyarakat. Hal ini kerana untuk membantu negara Malaysia dalam melahirkan rakyat yang bermoral dan beradab. Itu sahaja. Sekian dan terima kasih.